Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhayyati binti Abdul Wahab, wakil kepada ahli kumpulan kami akan membentangkan berkenaan dengan projek universiti kami iaitu Sagu Fine Waste Brick. Untuk pengetahuan, projek ini telah didaftarkan di laman LPO untuk melindungi hak cipta bagi proses pembuatan dan desain dalam Sagu Fine Waste Brick ini. Objektif inovasi ini adalah untuk menghasilkan batu-batu yang menggunakan bahan sisa buangan iaitu SFW sebagai simen pengganti simen. Objektif yang kedua adalah menghasilkan batu-batu yang mempunyai kekuatan yang boleh menanggung beban untuk pembinaan struktur bangunan. Produk inovasi ini adalah penghasilan batu-batu yang mengandungi hampas sagu yang telah dirawat secara fizikal sebagai bahan ganti simen dalam proses pembuatan batu-batu simen. Saiz batu simen yang digunakan adalah mengikut standard BS 3921 1985 iaitu berukuran 215 mm, darab 102.5 mm dan tingginya 65 mm. SFW yang digunakan dalam penggantian simen ini adalah mengikut peratusan 0, 2, 4, 6, 8 dan 10%. Boleh refer pada tabel 1 untuk menunjukkan desain yang digunakan dalam inovasi ini. Manakala muatan mix desainnya adalah 1:3 iaitu 1 merujuk kepada simen dan 3 merujuk kepada pasir dan water cement ratio yang digunakan adalah 60%. Dengan penghasilan batu-batu ini, ianya boleh memberi alternatif kepada bahan dalam construction material. Uji kaji yang dijalankan bagi menentukan keupayaan batu simen ini adalah density, compressive strength dan water absorption. SFW dia akan melalui proses rawatan yang kita panggil sebagai rawatan fizikal sebelum ianya digunakan sebagai pengganti simen dalam pembuatan batu-batu simen ini. Rawatan fizikal yang dimaksudkan adalah melalui proses pengeringan, grind dan juga ayatkan. Di slide yang berikutnya adalah tiga proses yang dinyatakan tadi iaitu kita melalui proses pengeringan, mengisar menggunakan mesin grinder dan juga diayak sebelum digunakan di dalam campuran batu simen. Seperti yang sedia maklum, bahan yang digunakan adalah hampas daripada proses penghilangan sagu iaitu untuk menghasilkan tepung sagu. Jadi hampas ini biasanya dibuang ke dalam sungai tanpa dirawat terlebih dahulu. Jadi ianya akan memberi kesan kepada hidupan sungai dan juga kawasan persekitarannya. Dalam proses pembuatan simen pula, pelepasan gas karbon dioksida tidak dapat dikawal dan ia boleh menyebabkan kepada global warming dan greenhouse effect. Jadi dua masalah ini diharapkan dengan menggunakan sisa buangan sagu ini tadi dapat menggantikan kepada keperluan penggunaan simen di dalam industri pembinaan. Selain daripada itu, ianya diharapkan dapat memberikan kos yang lebih murah berbanding penggunaan dengan 100% menggunakan simen. Selain itu juga diharapkan dengan proses untuk merawat sagu fine waste ini, maka ia akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar kilang prosesan sagu ini. Dari segi potensi untuk dikomersialkan,
batu-bata ini mempunyai potensi. Okey, kerana dia memberi saingan kepada batu-bata yang sedia ada di pasaran. Contohnya clay brick. Contohnya clay brick memang kita tahu batu-bata merah tu memang kita tahu penggunaannya masih meluas di dalam perminaan. Okey, tetapi batu-bata merah ni berat, berat. Kalau dianggarkan lebih kurang 3.2 hingga ke 3.8 kilo dan ianya boleh melebihi kepada 4.2 kilo. Tetapi batu-bata simen yang menggunakan SFW ini beratnya sekitar 2.5 ke 2.9 kilogram untuk campuran maksimum 10% tadilah. Dianggarkan antara 2.5 hingga 2.9 kilogram. So dia lebih ringan berbanding batu-bata merah. Okey, dan ianya juga hasil daripada uji kaji yang kami jalankan. Kandungan SFW itu sendiri, kandungan dia memang ada similarity dia dengan kandungan bahan kimia yang ada di dalam semen. So dia memang sesuai digunakan dalam proses pembuatan batu-bata semen. Okey. Dan juga ianya memberi peluang kepada local pengusaha-pengusaha tempatan untuk menghasilkan bata yang lebih bervariety lah dan memberi pilihan kepada pengguna. Okey, hasil uji kaji yang telah kami jalankan, okey, merujuk kepada ketumpatan batu-bata itu sendiri. Semakin banyak SFW yang digunakan, semakin rendah nilai ketumpatan bata. Jadi ketumpatan bata ni merujuk kepada, kalau kita faham unit dia adalah kilogram per meter cube. Jadi kalau kita darabkan semula dengan cube, kalau kita darabkan semula dengan isi pada batu-bata, so kita akan dapat berat sebiji batu-bata itu. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini adalah anggaran berat tadi antara 2.5 hingga 2.9 kilo. Lebih ringan daripada batu-bata merah. Okey, kalau kita mengikut standard batu-bata yang dihasilkan daripada kandungan SFW ini, ianya mencapai tahap standard yang ditetapkannya, iaitu daripada normal ke medium weight brick. Normal biasanya dia punya density melebihi 2000 dan medium antara 1680 ke 2000. Okey, manakala water absorption pula bertambah dengan bertambahnya nilai SFW. Okey, dia terbalik dengan ketumpatan tadi lah. Dia terbalik. Jadi hampas sagu tu sendiri dia mempunyai dia agak lompong dan dia mudah menyerap. Jadi bila kita gunakan ni, bila kita buat uji kaji, so dia akan menyerap air lebih banyak daripada biasalah. Okey, tetapi nilainya masih lagi di bawah orang kata mengikut standard yang ditetapkan, masih lagi sesuai lah digunakan untuk pembinaan. Okey, nilai yang paling penting bagi sesuatu bata adalah dia punya kekuatan. Di dalam mechanical properties dia, iaitu ujian compressive strength. Kita uji nilai kekuatan bata itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada proses pengawetan 28 hari, pada proses pengawetan 28 hari kita dapati batu-bata semakin meningkatlah kekuatannya berbanding pengawetan pada 7 hari. Okey. Jadi tetapi walaupun kekuatan bata ini menurun berbanding bata kawalan, iaitu yang tidak mengandungi SFW, dia menurun. Kalau tuan-tuan boleh lihat garisan
regression line pada graf ini, iaitu regression line menunjukkan dianya menurun. Dia menurun lah. Maksudnya kekuatan tu menurun secara linear. Maksudnya semakin banyak SFW, semakin kurang kekuatan bata itu. Tetapi bila kita rujuk kepada Malaysian Standards 1933 Part 1 2007, okey, kekuatan bata yang terhasil ini adalah boleh digunakan untuk struktur menanggung beban. Jadi sebenarnya dia memang sesuai. Kita rujuk kepada slide yang berikut nanti. Saya akan buat kesimpulan daripada uji kaji yang telah kita jalankan. Okey, ini dia ringkasan yang saya maksudkan tadi. Okey, dalam jadual ini menunjukkan pada campuran SFW 2% dan 4%, berat dia ataupun dia punya kedapatan kita boleh kategorikan sebagai normal lah. Normal weight break. Dan pada 6 hingga 10% kita kategorikan sebagai dia medium weight break. Okey, yang ini tidak ada masalah sebab kita banyak nak menentukan penggunaan boleh sesuai digunakan atau tidak adalah kekuatan bata itu, iaitu uji kaji compressive strength. So kalau kita lihat ni, 0, 2%, 4% sehingga 6%. Dia kategorikan sebagai kelas kedua. Kelas kedua dalam struktur untuk menanggung beban. Okey, manakala campuran bagi 8 dan 10%, kelas pertama. Maksudnya kelas kedua ni sebenarnya kelas yang lebih baik lah, lebih tinggi lah nilai kekuatan dia. Okey, kelas pertama ni adalah ranking yang kedua. Ranking yang pertama adalah kekuatan bata kurang daripada 5.2, iaitu hanya boleh digunakan untuk masih lagi struktur menanggung beban, tapi untuk partition wall saja. Okey, jadi bata yang dihasilkan menggunakan SFW ini adalah sangat sesuai digunakan untuk pembinaan struktur tanggung beban. Okey, dan manakala bagi daya serapan air, bagi 0 hingga 8% adalah kurang daripada 20%, dan bagi 10% lebih daripada 20%. Jadi kurang ni adalah yang terbaik lah. Maksudnya maksimum sesuatu bata itu boleh menyerap air adalah dia tidak boleh lebih daripada 20%. Alhamdulillah, setelah melalui pelbagai peringkat percubaan, berdasarkan nilai peratusan SFW yang digunakan dalam proses pembuatan batu-batu ini, akhirnya kami menemui nilai yang paling baik dan paling bagus dan boleh menghasilkan bata yang kuat dan memenuhi standard yang ditetapkan untuk pembinaan struktur menanggung beban. Jadi inovasi ini kami jalankan bersama pihak Geolab Malaysia Sdn Bhd, dan bagi melindungi hak cipta SFWB ini, kami telah daftarkan produk ini di bawah di dalam MyIPO. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.